Assalamualaikum. Okey, untuk anak-anak, terutamanya untuk yang mana yang mengikuti kelas cikgu sekarang ni. Jadi cikgu abadikan video ini untuk penerangan tentang bab 6 jadual berkala, di mana dalam tajuk bab 6 tingkatan 1 ni ada 3 jenis bahan. Kita boleh bahagi kepada 3 jenis bahan. Yang pertama unsur, yang kedua sebatian, dan yang ketiga adalah campuran. Okey, unsur, sebatian dan campuran dia ada perbezaan masing-masing. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu dah ikut kelas masing-masing lah. Okey, contoh yang pertama, unsur. Unsur ni adalah bahan yang terdiri daripada satu je jenis zarah. Sebab itulah, bukan satu zarah tu maknanya satu je bilangan dia. Tidak. Jenis, satu jenis zarah. Maksudnya kalau cikgu lukis macam ni, cikgu lukis bentuk yang sama, warna yang sama, saiz yang sama, menunjukkan ini adalah jenis zarah yang sama, iaitu satu jenis zarah sahaja. Okey, jadi bahan yang terdiri daripada satu jenis zarah sahaja ataupun satu jenis atom sahaja, okey, itu dipanggil sebagai unsur. Okey, sebab itu unsur adalah bahan yang paling ringkas. Kenapa bahan paling ringkas? Kerana unsur hanya terdiri daripada satu jenis zarah. Beza dengan sebatian dan juga campuran. Nampak tak perbezaan di situ? Unsur je satu jenis zarah. Sebatian, campuran, dia ada persamaan dia. Persamaan dari segi apa? Kedua-duanya terdiri, sebatian dan campuran terdiri daripada 2 atau lebih zarah. Yang ini pun sama, campuran 2 atau lebih zarah. Beza dia di sini, iaitu dia bergabung secara apa? Sebab dia 2 atau lebih, maknanya mesti dia akan bergabung. Yang ini pun sama, 2 atau lebih, jadi dia akan bergabung. Cuma kaedah dia secara apa untuk sebatian? Okey, jadi sebatian dia akan bergabung secara, mari kita tulis sama-sama. Okey, kejap ya. Okey, sebatian dia akan bergabung secara apa ni? Kimia. Manakala campuran dia akan bergabung juga sebab dia 2 atau lebih zarah, tapi secara apa? Okey, cikgu tuliskan di sini physical. Okey. So sekarang ni problem dia mungkin anak-anak susah sikit nak faham beza antara sebatian dan campuran, tapi sekarang ni dah nampak dah perbezaan. Yang pertama yang ketara adalah sebatian dia bergabung secara kimia, manakala campuran dia bergabung secara fizikal. Kalau soalan tanya, apa beza campuran dan sebatian? Jadi jawapan dia apa anak-anak? Sebatian bergabung secara kimia, iaitu zarah-zarah dia bergabung secara kimia, manakala campuran zarah-zarahnya bergabung secara fizikal. Okey, jadi di sini nampak tak perbezaan antara bagi definisi unsur, sebatian dan campuran? Okey, kalau kita lukis tadi macam ni paku besi contohnya, di dalamnya satu jenis zarah saja. Sebab dia adalah unsur besi tadi, ferrum. So, unsur besi satu jenis zarah saja, jadi kita lukiskan sama je zarah-zarah dia, saiz pun sama, bentuk pun sama. Menunjukkan ini adalah daripada satu jenis zarah yang sama, satu jenis zarah sahaja ni. Okey, melainkan kalau sebatian. Kalau sebatian macam mana cara cikgu nak lukis? Okey, kalau sebatian ni ya. Okey, kalau sebatian cikgu akan lukiskan, contohlah cikgu ada karbon dioksida, CO2. CO2 ni adalah karbon dioksida, gas karbon dioksida yang kita hembus nafas tadi anak-anak. Hembus nafas, itu gas karbon dioksida anak-anak. Jadi sekarang ni kalau kita nak lukis sebatian, kita tahu sebatian ni, okey, C adalah unsur karbon, manakala O adalah unsur oksigen. Jadi kalau kita nak lukis dia punya contoh saja ya, cikgu tidaklah pandai sangat kimia ni. Okey, jadi cikgu lukislah contoh karbon 1, oksigen ada 2 kan. Okey, so cikgu lukis besar-besar lah karbon ni contohlah. Okey, and then cikgu akan lukiskan 2 oksigen tadi. Contoh je lah cikgu lukis cikgu tak tahulah betul ke tidak. Okey, nampak tak cikgu lukiskan ada 2 jenis zarah yang berbeza di sini, iaitu satu bentuk bulat besar,
Bulat besar ni satu je. Untuk siapa? C. Iaitu sebab C dia tulis tak ada apa-apa kat sini number, maknanya sini C ada 1, oksigen ada 2. Jadi cikgu lukiskan dia melekat. Kenapa dia melekat anak-anak? Kerana dia sebatian ini, dia sebati awak. Dia sebati. Gaul sampai sebati. Secara kimia. Dia melekat awak-awak weh. Sebab itu kalau awak bernafas tak nampak mana karbon, mana oksigen. Di mana karbonnya, mana oksigen. Tidak nampak anak-anak. Tidak nampak sama sekali. Tapi dia wujud ke enggak? Ya, saintis telah membuat analisis itu karbon dioksida dan boleh diasingkan secara kimia juga. Nak asingkan boleh, dia nak melekat gitu boleh, tapi secara kimia jugalah kalau nak asingkan dia. Ikut asal usul dia. Okey, jadi campuran pula. Kalau campuran macam mana cara cikgu nak melukiskannya? Pertama sekali buat kotaknya. Okey, yang kedua kalinya, okey, contoh kita nak lukis dalam buku teks dia bagi ABC. Cikgu ni memanglah tak pandai nak melukis ABC. Lukislah pinggan dulu ya. Itu je lah cikgu pandai. Ni ais. Nampak tu ais? Tak nampak tak apalah, ikutlah. Okey, lepas tu ini dia punya cendol warna hijau. Cendol. Tulislah sikit. Lepas tu dia ada apa lagi? Sirap. Sirap. Cendol, sirap. Apa lagi? Jagung. Alamak, tak ada lah ni moleknya. Tak ada dakwat lah pulaknya. Okey. Dia ada apa lagi? Tak apalah, cikgu labelkan je. Dia ada jagung. Okey. Kalau kita tengok ABC ni, dia kita nampak. Okey, ni sirap dia. Ni dia punya jagung, ni dia punya cendol. Kita boleh nampak dia punya fizikal. Secara fizikal kita boleh nampak. Dan kita boleh asingkan juga secara fizikal. Tapi kalau sebatian tadi awak ambil senafas gas karbon dioksida tadi, awak tak nampak mana karbon, mana oksigen. Sebab sebatian dia dah sebati secara kimia. Ingat macam tu. Dia dah bergabung secara kimia. Sebatian bergabung secara kimia. Tu dia, kita lukiskan dia melekat. Okey, kalau macam ni, untuk ABC ni, kalau soalan suruh kita lukis, macam mana? Kalau campuran awak nak bezakan gambar. Kadang-kadang dalam periksa dia bagi Allah. Kabur lah pula ya. Okey, kadang-kadang anak-anak dalam periksa dia bagi gambar saja, dia suruh anak-anak kenal pasti yang mana satu unsur, yang mana satu sebatian, yang mana satu campuran. Jadi cara dia macam ni. Kalau dia lukiskan macam ni, lepas tu dia lukiskan macam tu. Lepas tu dia lukiskan macam ni. Macam-macam. Okey, macam ni. Nampak tak ada banyak jenis zarah ni? Satu bentuk bulat, satu bentuk C, dua bentuk C. Lepas tu ada pula bentuk segitiga. Warna lain-lain pula tu Okey. Jadi di sini ini menunjukkan zarah ini ada 2 atau lebih. Zarah. Bukan Zahrah tau. Okey. Jadi zarah ni ada 2 atau lebih. Macam mana tahu 2 atau lebih? Tengoklah bentuk dia tak sama pun awak. Dan tak melekat awak. Maksudnya 2 atau lebih zarah tapi tak melekat. Kalau kita tengok gambar dia tak melekat lah. Maksudnya tidak bergabung secara kimia. Situ kita dah tahu dah dia bukan sebatian. So adakah dia unsur? Bukan. Kalau unsur mesti paling ringkas dan satu jenis zarah. Yang ini ada banyak jenis zarah. Tengok zarah C, zarah bulat, zarah lah. Gitu. Jadi campuran ni beza dengan sebatian, dia bergabung secara fizikal. Fizikal ni maksudnya dia boleh diasingkan juga secara fizikal. Kalau yang ini sebatian tadi, kalau kita lukis gambar dia melekat macam ni lah. 2 atau lebih zarah. Yang ini 2 atau lebih zarah tapi yang bergabung secara fizikal. Okey, contoh lain dalam buku teks ada bagi, okey, ni sandwich. Sandwich ni pun sama. Ada roti, ada tomato, ada salad. Salad, okey. Ada benda ni sausage ke apa? Tak tahulah cikgu. Okey, sausage ke apa ke lampak lah kan. Okey, jadi semua bahan-bahan ini dicampurkan, digabungkan secara fizikal. Secara fizikal.
dicampur secara fizikal. Kalau kita nak asingkan pun boleh juga secara fizikal juga. Syarat dia lah. Okey. Jadi ini kita nampak. Sebab itu kita boleh nampak yang ini dia punya tomato, yang ini dia punya timun, sebab campuran ni dia hanya bergabung secara, dia boleh diasingkan dan boleh bergabung secara fizikal. Beza dengan sebatian. Kalau kita tengok sebatian, sekejap ya, kita turn back to surat sebatian. Where is it? Yang kita dah belajar. Okey, sebatian. Kalau tengok dalam buku teks, contoh dia, tu, garam. Garam adalah gabungan natrium dengan klorin. Tapi kita nampak tak mana natriumnya, mana klorinnya? Tak nampak macam BC tadi kan? Sebab natrium dengan klorinnya telah bergabung secara kimia. Kalau nak asing boleh tak? Boleh secara kimia juga. Okey, jadi kita ada apa pula ni? Cangkerang. Cangkerang adalah gabungan daripada, dia adalah sebatian. Kerana apa? Dia ada 2 atau lebih bahan, iaitu apa 2 atau lebih ni? Dia ada 3 bahan, 3 jenis unsur. Kalsium, karbon dengan oksigen bergabung ketiga-tiga ni, 2 atau lebih unsur ni, dan bergabung secara kimia. Macam mana tahu bergabung secara kimia? Ada ke nampak mana dekat cangkerang ni? Mana tu kalsiumnya, tu karbonnya, itu tak nampak. Dia dah bergabung secara kimia. That's why cangkerang yang kita tak makan cangkerang ya. Ada yang makan kerang-kerang, kerang isi je yang boleh makan, cangkerangnya jangan. Okey. Jadi so cangkerang ni dia terdiri daripada kalsium, karbon dan oksigen. Ada 2 atau lebih bahan yang bergabung secara kimia dan dikenali sebagai sebatian. Sebatian. Okey, gula yang kita buat air tadi tu tak? Gula tu pun sama juga. Dia adalah sebatian kerana dalam gula tu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. So karbon, hidrogen, oksigen ni 3 jenis bahan ni you. Nampak ke mana karbonnya? Mana hidrogennya? Mana oksigennya? Tak nampak dah anak-anak. Because sebab dia dah bergabung. Dia dah bergabung secara kimia membentuk sebatian gula. So kalau you minum buat air lepas ni, pegang je gula. Okey, cikgu kata gula adalah sebatian sebab dalam gula ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Tengok, dia ada tambahan hidrogen. Kalau karbon dioksida yang cikgu bagi contoh tadi, ni karbon dioksida, dia sebatian juga. Tapi dia hanya ada karbon dengan oksigen. Tapi you tengok tambah lagi satu hidrogen tu, jadi gula awak. Macam tu, subhanallah. Maha suci Allah ya. Sebenarnya maha suci Allah atas segala koyak. Okey, buku punyalah rajin study. Okey, Allahu akbar. Okey, diharapkan semua anak-anak faham, insya-Allah. Amin.